Soalan C. Aisyah membeli jus apel di gerai Encik Azad. Rajah menunjukkan isi padu jus apel dalam bekas minuman. Bekas minuman itu diisi penuh dengan 1200 ml jus apel. Ni kalau penuh 1200 ml. Tinggi aras air itu telah berkurang kepada 8 cm setelah diminum. Okey. Kalau penuh, isi padunya adalah 1200 ml dan tinggi aras air adalah 24 cm. Okey. Tinggi aras air telah berkurang kepada 8 daripada 24 telah berkurang kepada 8 setelah diminum. Hitung isi padu air dalam mililiter yang telah diminum. Okey. Ini aras ketinggian air 24 cm. Isi padunya adalah 1200 ml. Setelah minum, aras air berkurang kepada 8 cm. Okey. Kita lihat bagaimana 24 boleh jadi 8. Iaitu murid-murid perlu ingat sifir 8 iaitu 8 darab dengan 3 kita akan dapat 24 ataupun 24 dibahagikan dengan 3 murid-murid akan dapat 8 cm. Begitu juga dengan 1200 dibahagikan dengan 3. Okey, 3 1200. 3 darab 4 12. Kita akan dapat 400 ml. Soalannya ialah hitung isi padu air dalam mililiter yang telah diminum. Okey, daripada 24 dia minum sampai tinggal 8 cm. Daripada 1200 ml isi padu jus diminum sehingga tinggal 4 ml. Berapa yang diminum? Iaitu kita ambil isi padu asal, tolak isi padu yang dah ditinggalkan setelah diminum. Kita akan dapat 8, iaitu 800 ml isi padu air yang telah diminum. Kita pergi kepada soalan D, bahagian B. 4 jenis jus buah-buahan telah dijual. Jadual tidak lengkap menunjukkan isi padu jus buah-buahan yang telah dijual. Okey, mangga tidak ditunjukkan, tembikai 16 liter, apple tidak ditunjukkan dan oren 32 liter. Isi pada jus mangga dan apple adalah sama banyak. Hitung dan lengkapkan carta pie di bawah. Okey. Oren 180 darjah mewakili 32 liter. Separuh. Okey. Kalau tembikai 90 darjah, separuh daripada ni mewakili 16 liter. Kalau sini 45, ini pun akan menjadi 45 darjah. Murid-murid perlu ingat sudut protektor yang digunakan. Satu ini adalah 180 dan ini pun 180. 90 tolak 45 dan bakinya adalah 45 darjah. Okey. 90 darjah dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 45 darjah. Okey. Begitu juga untuk mencari isi padu apple dan jus mangga. Okey, 16 liter dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 8 liter. Jus mangga 8 liter dan jus apple pun 8 liter. Kita pergi kepada soalan yang kedua, bahagian B. Rajah menunjukkan harga pakej lawatan ke Istanbul untuk seorang yang ditawarkan oleh 2 buah agensi pelancongan. Okey, pakej ini untuk seorang adalah 4,700. Agensi X dan agensi Y menawarkan sebanyak 5,000 untuk seorang ke Istanbul, tetapi beli 9 percuma 1. Maksudnya kalau 9 orang akan dapat seorang percuma. Okey. Kelab Usahawan Taman Warisan memperuntukkan sebanyak 0.1 juta ringgit
untuk menaja 20 orang peserta ke Istanbul. Agensi pelancongan manakah yang menawarkan harga lebih rendah mengikut bilangan peserta, iaitu peserta sebanyak 20 orang. Okey, kita lihat agensi X. Agensi X, seorang 4,700 darabkan dengan 20 orang. Okey. Murid-murid perlu membuat jalan pengiraan. Okey, kita akan dapat jumlahnya adalah 94,000. Agensi Y, beli 9 percuma 1. Maksudnya daripada 20 orang, 18 orang berbayar, 2 orang lagi percuma. Jadi jumlahnya ialah 5,000 darabkan dengan 18 orang yang perlu bayar. 5,000 darab dengan 18 yang perlu bayar adalah RM90,000. Okey. Agensi pelancongan manakah yang menawarkan harga lebih rendah mengikut bilangan peserta? Okey. Jadi, agensi yang lebih rendah menawarkan kepada peserta adalah agensi Y, iaitu RM90,000 dan masih lagi mencukupi dengan wang yang diperuntukkan, iaitu RM4.1 juta. Azli dan isteri menyertai rombongan peserta tajaan kelab itu tiba di Istanbul jam 17.30, iaitu pukul 5.30 petang di Istanbul. Waktu di Kuala Lumpur mendahului waktu di Istanbul selama 5 jam. Nyatakan waktu dalam sistem 12 jam di Kuala Lumpur ketika rombongan itu. Okey, murid-murid perlu tahu Kuala Lumpur di sebelah kanan dan Istanbul di sebelah kiri. Waktu di Istanbul adalah pukul 5.30 petang. Untuk mencari waktu di Kuala Lumpur, kita kena ingat Kuala Lumpur berada di sebelah kanan dan perbezaan waktunya adalah 5 jam. Untuk mencari waktu di sebelah kanan, murid-murid hanya perlu tambah jam, minit. Waktu di Istanbul 5.30 tambah 5 jam. Okay. Kalau di sini dah 5 petang, maksudnya dah 10 malam. Jadi jawapan dalam sistem 12 jam ialah pukul 10.30 malam ataupun 10.30 PM. Soalan C, semasa di Istanbul, isteri Azli membeli sebidang permaidani yang berbentuk heksagon. Heksagon mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 sisi sebab heksagon. Okey. Lengkapkan sisi bentuk poligon itu dan label setiap sudut pedalaman dengan betul. Okey. Kita lihat setiap sisi menggunakan 2. Jadi kita perlu 2. Okey, dah selesai. Ini adalah bentuk heksagon. Lengkapkan sisi pentagon poligon itu dan label setiap sudut pedalaman dengan betul. Okey. Murid-murid perlu menggunakan protektor untuk melihat setiap sudut pedalaman dan murid-murid perlu labelkan setiap sudut pedalaman ini adalah 120 darjah. Bagaimana untuk mendapatkan 120 darjah? Murid-murid perlu menggunakan protektor ataupun jangka sudut untuk mencari nilai sudut kedalaman ini. Kita pergi pada soalan yang terakhir. Azli dan isteri berkongsi wang untuk membeli permaidani itu yang berharga RM3,400. RM3,400. Nisbah wang Azli kepada wang isterinya adalah 3:2. Wang yang dikongsi oleh Azli adalah sebanyak RM2,400. Adakah jumlah wang yang mereka berdua mencukupi? Okey. Nisbah wang Azli kepada wang isterinya ialah 3:2. Wang yang dikongsi oleh Azli RM2,400.
bagaimana 3 nak jadi 2,400? Iaitu murid-murid boleh bahagikan 2,400 dengan 3 dan murid-murid akan mendapat 800. Jadi kita bersimpulkan 3 darab dengan 800 akan dapat 2,400. Begitu juga dengan 2 akan darab dengan 800, kita akan dapat 1,600 duit isteri Azli. Adakah wang ini mencukupi untuk membeli permaidani yang berharga 3,400? Okey, murid-murid perlu tambah 2,400 dan 1,600 dan murid-murid akan mendapat jawapan iaitu wang sebanyak 4,000. Adakah mencukupi? Ya, wang ini mencukupi dan lebih daripada 3,400. Buktikan. Okey. 4,000 tolak dengan 3,400 masih lagi mempunyai lebihan sebanyak 600.